Apa kabar? Tuhan memberkati Anda. Tuhan memberi Alkitab agar mengedarkan kita dunia rohani yang belum kita ketahui. Dia juga meninggalkan permintaan dalam buku Wahyu bab 22, agar jangan tambah atau kurangkan firman Alkitab dengan apa-apa pikiran atau kebijaksanaan sendiri. Buku Kolose bab 1 ayat 26 berkata bahwa hal untuk menyadari rahasia Tuhan, yaitu Kristus, telah tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan sebagai teka-teki yang terbesar antara 66 buah buku Alkitab. Dalam Kristus, bukan hanya ada kebenaran tentang Bapa. Jika kita melihat buku Roma bab 5, ia berkata apa? Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Jika Adam ialah gambaran Kristus, adakah Tuhan hanya menciptakan Adam dan selesai? Tidak. Selepas menidurkan Adam, dia mengambil tulang rusuknya untuk menciptakan siapa? Dia menciptakan Hawa yang dipanggil ibu semua yang hidup. Semua perkara ini tidak direkodkan dalam 66 buah buku Alkitab tanpa sebab. Semuanya mengandungi kehendak Tuhan yang tertentu, yang ingin diajarkannya kepada kita manusia. Tanpa memahami kehendak itu, kita tidak akan terima Kristus yang datang kali kedua, atau Ibu Syurgawi. Tanpa mengenal Bapa dan Ibu, kita tidak akan mengenal saudara-saudari rohani kita. Akibatnya, kita tidak akan mengetahui jalan pengampunan dosa dan memulihkan kerajaan syurga yang hilang. Kita akan berakhir dalam kebinasaan kekal tanpa menjumpai apa-apa pun sepanjang hidup. Itulah hidup yang sangat malang. Sama ada kita cukup makan atau tidak, atau hidup menikmati sesuatu atau tidak. Masa hidup yang diberikan kepada kita adalah hampir sama. Namun, seperti yang tertulis dalam buku Ibrani bab 9 ayat 27, manusia ditakdirkan mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu ada apa? Ada penghakiman, bukan? Dihakimi, dalam arti kata lain, ialah perbicaraan. Adakah mana-mana kes orang dibicarakan tanpa berbuat salah? Tidak ada. Jadi, semua manusia telah melakukan sesuatu yang harus dibicarakan. Alkitab tertulis bahawa semua manusia di bawah kuasa dosa. Maksudnya, kita semua ialah pendosa. Kita semua harus melalui peringkat penghakiman. Apakah yang kita hidup semasa di bumi? Apakah yang kita sedari? Dan firman siapa yang telah kita patuhi? Itulah hal yang paling penting dalam perbicaraan. Jadi, Alkitab berkata bahawa Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, bukan? Selain itu, apabila kita menemui Tuhan di bumi ini, mengikut ajarannya, menjalani kehidupan pengampunan dosa dan bertaubat, dia berkata akan membuka jalan untuk kita kembali ke syurga abadi, bukan? Jadi, marilah kita menyadari rahasia Tuhan, yaitu Kristus, serta rahasia roh dan pengantin perempuan. Mari kita patuh dan ikut semua ajaran yang diberi oleh Tuhan secara mutlak apabila dia datang ke bumi ini buat kali kedua untuk menyelamatkan kita, supaya kita dilahirkan kembali. Manusia tidak tahu harus hidup untuk apa. Jadi mereka bekerja hanya untuk memenuhi keperluan hidup. Sudah tentu, kita harus bekerja untuk itu. Namun, jika kita hanya dilahirkan untuk itu, betapa kasihan dan malangnya. Kita tidak dilahirkan di bumi ini hanya untuk itu. Apabila kita memahami kebenaran asas, kita akan tahu mengapa kita harus bersungguh-sungguh menjalani kehidupan iman dalam Tuhan, bukan? Jadi hari ini, mari kita lihat firman Tuhan dengan kubah yang bertajuk Trinity dan Kristus.
Trinity ialah salah satu soalan yang sering ditanya. Orang yang tidak memahami Trinity tidak dapat memahami Alkitab, meskipun beribu-ribu kali membacanya. Mengapa mereka tidak faham? Buku Yesaya bab 43 tertulis, Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 11 tertulis, bahawa tidak ada penyelamat selain daripada Yesus. Dulu, pernah ada seorang ahli tanya saya soalan tentang dua ayat ini. Pastor, siapakah yang harus kita percaya? Haruskah kita percaya Tuhan Yehova atau Yesus? Dalam Alkitab yang sama tertulis bahawa tiada penyelamat selain daripada Yehova dan tiada penyelamat selain daripada Yesus. Siapakah yang harus saya percaya untuk pergi ke syurga? Kita boleh berkata bahawa semua soalan dan kekeliruan ini datang daripada kesalahpahaman terhadap Trinity. Kita juga harus lihat Trinity dengan baik-baik. Adakah betul-betul ada Trinity? Kita harus pastikan melalui Alkitab, bukan? Jadi pada hari ini, mari kita ambil masa untuk mempelajari kehendak Tuhan mengenai ini bersama-sama. Pertama sekali, mari kita memahami perkataan Trinity. Apakah maksud Trinity? Trinity bermaksud tiga dalam satu. Tuhan bekerja sebagai Bapa yang kudus. Tuhan bekerja sebagai Anak yang kudus. Alkitab juga menerangkan Tuhan yang bekerja sebagai Roh Kudus. Hanya apabila kita memahami hal ini, barulah kita mulai memahami Alkitab. Jika kita cuba membaca Alkitab seperti novel, tanpa memahami hal-hal itu, akhirnya kita akan menjadi keliru. Kerana Alkitab mengandungi buku-buku ramalan, Mazmur, dan buku-buku sejarah. Jadi apabila kita ada pengetahuan yang betul tentang Trinity, kita dapat memahami maksud Yesus dengan betul apabila dia berkata bahawa 66 buah buku Alkitab membuktikannya. Mengapakah buku Yesaya tertulis bahawa tiada penyelamat selain daripada Yehova? Dan Kisah Para Rasul bab 4 berkata, tiada nama lain kecuali Yesus yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jika kita lihat ayat-ayat ini secara berasingan, Alkitab nampak bercanggah. Jika tertulis seperti ini, nama Tuhan yang manakah harus aku percaya agar diselamatkan dan memasuki syurga? Kita akan berfikir seperti itu, walaupun kita tahu bahawa 66 buah buku Alkitab ialah firman Tuhan. Ini menunjukkan mengapa kita perlu belajar tentang Trinity. Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak berbeza, tetapi ialah satu Tuhan yang sama. Secara ringkas, ini bermaksud bahawa satu Tuhan memainkan tiga peranan. Dia memainkan peranan Bapa, peranan Anak, dan peranan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak wujud secara berasingan. Apabila kita faham bahawa satu Tuhan memainkan tiga peranan, ayat-ayat tersebut tidak lagi bercanggah. Satu Tuhan dikenali sebagai Yehova pada zaman Bapa, Yesus pada zaman Anak, dan An Sang Hong, yaitu nama baru pada zaman Roh Kudus. Hal ini dapat mudah difahami jika Anda memikirkan Ari dalam kehidupan harian. Apabila dalam keadaan cecari, ia dipanggil Ari. Namun, apabila Ari mendidih melebihi 100 darjah Celsius, ia menguap ke udara dalam keadaan gas. Memandangkan ia menguap, namanya bukan lagi disebut Ari, tetapi wap. Namun, bagaimana komponen itu? Komponennya adalah sama. Ia hanya berubah dalam bentuk dan menjadi wap. Apabila Ari membeku di bawah 0 darjah Celsius, ia menjadi ais. Bentuknya berubah. Tetapi bagaimana dengan komponennya? Komponennya sama dengan Ari. Namun, bentuk dan namanya berubah. Ia dipanggil sebagai ais.
Walaupun uap, air, dan ais ada bentuk dan nama yang berbeza, unsurnya tetap sama. Begitu juga Tuhan Bapa Yehova, Tuhan Anak Yesus Kristus, dan Roh Kudus, nama baru Kristus Ansanghong, semua adalah satu dan Tuhan yang sama. 3.500 tahun dahulu, Kristus Ansanghong menggunakan nama Yehova apabila dia membelah Laut Merah. 2.000 tahun dahulu, dia menggunakan nama Yesus apabila dia dilahirkan di Bethlehem, dibesarkan di Nazaret, menubuhkan gereja awal dan memberitakan Injil Perjanjian Baru. Kedua-dua tidak berbeza, tetapi Tuhan yang sama, dipanggil dengan nama yang berbeza. Kini, banyak orang tidak suka nama sendiri dan tukar nama, bukan? Apabila mereka tukar nama, adakah orang itu berubah? Tidak, betul? Apabila kita memahami hal ini, kita akan tahu kerja Tuhan Yehova ialah kerja Yesus Kristus. Kerja Yesus Kristus ialah kerja nama baru Ansanghong. Janganlah anggap berbeza, kerana dia ada nama yang berbeza. Ketiga-tiga ialah satu Tuhan yang sama. Hari ini, kita akan pastikan semuanya ini melalui Alkitab. Mari kita pastikan hal ini melalui Alkitab. Buku Filipi bab 2. Bab 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam. Sini menjelaskan Kristus Yesus yang disebut di ayat atas. Dia dalam rupa siapa? Rupa Tuhan. Tuhan, dalam ayat ini merujuk kepada siapa? Dia merujuk kepada Tuhan Yehova. Siapakah Tuhan Yehova? Yesus. Dalam erti kata lain, Yesus dan Yehova ialah satu Tuhan yang sama. Pada zaman Bapa, 3.500 tahun dahulu, Tuhan menggunakan nama Yehova. Kemudian, dia muncul dengan nama Yesus pada zaman Anak. Pada zaman Roh Kudus, dia akan datang sekali lagi dengan nama baru Yesus untuk mengurniakan manusia keselamatan. Itulah apa yang dijelaskan oleh seluruh Alkitab. Tuhan ada nama yang berbeza. Tidak bermaksud bahawa Tuhan Yehova, Tuhan Yesus, dan nama baru Tuhan Roh Kudus adalah berbeza. Kalau berbeza, maka perkataan Trinity adalah salah. Perkataan Trinity bermaksud tiga dalam satu. Maksudnya, ketiga-tiganya ialah satu Tuhan. Mari kita lihat ayat lain dalam buku Yesaya bab 9. Dari buku Yesaya bab 9 ayat 1, Tuhan memberi banyak ramalan tentang kelahiran Yesus. Ayat 5 tertulis, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Sini, seorang anak dan putera bermaksud Yesus, betul? Lama pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib. Penasihat ajaib. Semuanya ini adalah tentang Yesus Kristus. Seterusnya, anak ini akan dipanggil siapa lagi? Tuhan yang perkasa. Dan siapa lagi? Bapa yang kekal. Perkataan kekal dalam Alkitab bahasa Inggeris dinyatakan sebagai everlasting. Bapa yang kekal. Dia ialah siapa? Anak lelaki yang akan dilahirkan itu. Jadi, apabila Tuhan Yehova yang berada dalam roh datang ke bumi ini dalam badan manusia, dia datang dengan nama Yesus untuk menjalankan misi sebagai anak. Dia memainkan peranan ini demi keselamatan manusia. Bapa yang kekal dilahirkan di bumi dalam rupa seorang anak dengan peranan anak. Kita harus faham hal ini dengan baik-baik. Sini, bukankah anak dan putera merujuk kepada Yesus Kristus? Menurut buku Filipi, Yesus ialah rupa siapa? Dia ialah rupa Tuhan Yehova, bukan? Bukan hanya Perjanjian Baru membuktikan Yesus seperti ini. Nabi Yesaya juga meramalkan Yesus pada 700 tahun sebelum dia dilahirkan. Dengan dua ayat ini sahaja pun, adakah kita perlu berdebat tentang Trinity lagi? Bolehkah sesiapa berkata, Yehova dan Yesus adalah berbeza?
Tuhan Bapa yang kekal dilahirkan di bumi ini dalam nama Yesus untuk memainkan peranan anak. Rasul Yohanes menjelaskan hal ini dalam buku Yohanes bab 1. Buku Yohanes bab 1 ayat 1 tertulis, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya bermaksud permulaan penciptaan langit dan bumi, bukan? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan. Siapakah nama Tuhan yang berkata, jadilah terang pada mulanya? Tuhan Yehova. Ayat 2 tertulis, ia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sini berkata bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu. Ketika menjelaskan gelaran Tuhan yang lain, sini berkata, firman. Mari kita lihat ayat 14, bagaimana firman, yaitu Tuhan akan muncul di bumi ini. Ayat 14 tertulis, firman itu, maksudnya Tuhan yang di bab 1 ayat 1 telah menjadi apa? Telah menjadi manusia. Dalam buku Yesaya bab 9, Nabi Yesaya meramalkan bahwa Tuhan Bapa yang kekal pasti akan datang ke bumi ini sebagai anak dan dilahirkan sebagai anak lelaki, bukan? Namun, bagaimanakah nama Bapa berubah apabila Dia datang? Apabila Dia datang ke bumi dalam badan manusia, Dia bernama Yesus. Jadi, Tuhan Yehova dan Yesus adalah satu Tuhan yang sama. Buku Yohanes bab 1 ayat 14 tertulis, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapakah anak tunggal? Dia ialah Yesus. Siapakah Yesus yang telah menjadi manusia dan diam di bumi ini? Dia ialah Tuhan Yehova yang wujud sebagai firman pada mula penciptaan. Jika orang tidak mengetahui hal ini, dan kita tiba-tiba berkata, percayalah Kristus Ansanghong, percayalah nama baru, mereka akan salah faham dan berpikir, kenapa nama baru ialah Kristus Ansanghong? Kenapa kita perlu percaya Dia pada zaman ini? 2000 tahun dahulu, apabila Yesus datang ke bumi ini dan menginjil, orang Yahudi menolak Dia dan berkata bahwa Tuhan yang mereka percaya ialah Yehova dan Dia tidak mungkin menjadi Yesus. Ini kerana mereka tidak faham ramalan penting dalam buku Yesaya bab 9 bahwa Tuhan yang perkasa, yaitu Bapa yang kekal, akan datang ke bumi ini sebagai anak dalam badan manusia. Beginilah mereka melihat Yesus sebagai manusia biasa, yang hanyalah anak tukang kayu Yusuf. Walaupun firman yang keluar dari mulutnya sangat menyentuh hati dan berharga, mereka menolak Dia kerana pandangan yang salah. Mereka menolak Tuhan yang disembah oleh mereka. Mereka menolak Tuhan yang Maha Kuasa, menumbuk Dia, dan tidak teragak-agak mengucapkan pelbagai jenis fitnah dan kutukan terhadapnya. Kita boleh berkata bahwa semua situasi ini berlaku kerana orang pada masa itu tidak faham sepenuhnya kebenaran besar tentang Trinity. Kini apabila kita mempelajari Alkitab, kita dapat faham bahawa Tuhan Bapa Yehova dan Tuhan Anak Yesus ialah satu Tuhan yang sama. Melalui buku Yohanes bab 1, Tuhan juga menjelaskan kebenaran ini dengan teliti dalam buku Filipi bab 2 dan buku Yesaya bab 9. Jadi, kita tidak perlu lagi berdebat bahawa Tuhan Bapa Yehova dan Tuhan Anak Yesus ialah satu Tuhan yang sama, bukan? Meskipun hanya ada 2-3 orang saksi, itu pun sudah cukup untuk dipercayai. Namun, Alkitab ada banyak ayat yang menunjukkan hal ini. Dalam buku Wahyu bab 1, Tuhan Yehova berkata, Aku adalah Alfa dan Omega. Dalam buku Wahyu bab 22, Yesus juga berkata, Aku adalah Alfa dan Omega. Bukankah Alfa dan Omega bermaksud yang awal dan yang akhir?
Jika kedua-dua mereka ialah Tuhan yang berbeza, maka pengakhiran mungkin adalah sama. Tetapi permulaan pasti tidak. Memandangkan gereja-gereja lain tidak dapat mendefinisikan Trinity dengan betul. Mereka berkata, Tuhan Yehova ialah Bapa dan Yesus hanyalah anak. Bagaimana Bapa dan anak ada permulaan yang sama? Bukankah itu bercanggah? Ada orang bertanya, kalau begitu, kenapa Yesus dipanggil anak? Kita harus faham sebabnya. Sifat semula jadi Yesus ialah Bapa yang kekal, tetapi Dia memilih jalan sebegitu demi keselamatan kita manusia. Bukankah tertulis dalam buku Yohanes bab 13 bahwa Yesus telah memberi semua manusia teladan supaya mereka juga berbuat sama seperti Yesus? Pikirkanlah, jika Yesus tidak sambut hari Sabat, adakah Dia tidak dapat pergi ke syurga? Adakah Dia tidak dapat pergi ke syurga jika Dia tidak sambut Paskah? Semua hukum ini adalah penting bagi kita pendosa. Tuhan berada di atas hukum. Untuk kita pendosa dan untuk memberi kita pengampunan dosa, Tuhan menubuhkan hukum-hukum ini. Meskipun begitu, Yesus melakukan apa? Dia menyambut hari Sabat dan Paskah, serta menerima baptisan yang menebus dosa para pendosa. Adakah Yesus perlu dibaptis? Tidak. Kalau begitu, mengapakah Dia dibaptis? Dia berkata, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, bukan? Jadi, kita dapat faham sepenuhnya bahwa Tuhan Yehova dan Yesus memang ialah satu Tuhan yang sama. Ada orang mungkin tertanya-tanya tentang buku Matius bab 28 ayat 18. Baptisan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mereka berfikir Bapa dan Anak ialah satu Tuhan yang sama. Kalau begitu, bagaimana Roh Kudus? Nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus. Semua ialah nama satu Tuhan yang sama. Perbezaan hanyalah sama ada nama itu digunakan pada zaman Bapa, zaman Anak, atau zaman Roh Kudus. Jadi mari kita memahami Tuhan Yehova dengan Roh Kudus dan Yesus dengan Roh Kudus. Mari kita lihat buku 1 Yohanes bab 2 ayat 1. Bab 2 ayat 1 tertulis, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai siapa? Seorang penolong pada Bapa, yaitu siapa? Yesus Kristus yang adil. Dalam buku 1 Yohanes bab 2 ayat 1, Yesus ialah pengantara atau penolong. Yesus ialah pengantara. Betul? Mari kita lihat tentang pengantara ini dalam buku Yohanes bab 14 ayat 26. Ayat 26 tertulis, tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Apabila kita membaca ayat 26, penghibur ialah Roh Kudus. Bagaimana pula dengan buku 1 Yohanes? Siapakah penolong? Yesus Kristus ialah penolong. Apabila kita membandingkan buku 1 Yohanes bab 2 ayat 1 dengan buku Yohanes bab 14 ayat 26, penolong ialah Yesus. Yesus dengan Roh Kudus adalah Tuhan yang sama. Roh Kudus ialah Yesus, dan Yesus ialah Roh Kudus. Beginilah penjelasan Alkitab sekarang. Jadi, Yesus dan Roh Kudus tidak berbeza. Kedua-dua adalah satu Tuhan yang sama. Kalau begitu, Tuhan Yehova dan Roh Kudus pasti adalah satu juga. Mari kita memastikan hal ini. Buku 1 Korintus bab 2. Bab 2 ayat 11 tertulis, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pulanglah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Tuhan selain roh Tuhan. Mari kita lihat roh Tuhan ialah jenis roh apa dalam ayat 10.
Karena kepada kita Tuhan telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Tuhan. Roh Kudus mengetahui semua, bahkan hal-hal Tuhan yang tersembunyi. Kalau begitu, bukankah ini bermaksud bahwa Roh Kudus ialah Tuhan Yehova? Tuhan Yehova dan Yesus ialah satu Tuhan yang sama. Tuhan Yehova dan Roh Kudus ialah satu Tuhan yang sama. Yesus dan Roh Kudus ialah satu Tuhan yang sama. Maksudnya, Tuhan Yehova, Yesus, dan Roh Kudus nama baru An Sang Hong bukanlah Tuhan yang berbeza, tetapi Tuhan yang sama. Kalau begitu, siapakah yang membelah Laut Merah pada zaman Musa sebelum zaman Yesus? Pada zaman Anak, itulah Yesus. Sudah tentu, Tuhan Yehova membelah Laut Merah. Namun dari sudut pandangan Trinity, Yesus Kristuslah yang membelah Laut Merah pada masa Musa. Mengapa? Karena Dia ialah Tuhan yang sama. Dengan nama siapakah Yesus akan datang pada zaman Roh Kudus? Dia akan datang sekali lagi dengan nama baru An Sang Hong. Kalau begitu, siapa telah datang dengan siapa untuk memberitakan firman Injil dan mengumpulkan kita anak-anak pada zaman ini? Pada zaman Roh Kudus, Dia datang dengan Ibu Syurgawi, yaitu pengantin perempuan Roh Kudus. Mereka berseru kepada seluruh dunia, "Mari, semua umatku," bukan? Kalau kita melihat dari perspektif zaman Roh Kudus, Dia yang disalibkan pada 2000 tahun dahulu ialah Kristus An Sang Hong. Siapa membelah Laut Merah pada 3500 tahun dahulu? Kristus An Sang Hong. Orang yang tidak memahami Trinity mungkin berasa hairan dan bertanya, Alkitab berkata bahawa Yehova lah yang buat, bukan? Betul, tidak salah untuk berkata sebegitu. Namun, dari sudut pandangan Trinity, semua yang dibuat oleh Tuhan Yehova dibuat oleh Kristus An Sang Hong. Semua yang dibuat oleh Yesus dibuat oleh Kristus An Sang Hong. Ini kerana mereka ialah satu Tuhan yang sama. Memandangkan Tuhan menggunakan nama yang berbeza, orang berfikir bahawa mereka adalah berbeza. Jadi, semua ajaran kebenaran dalam 66 buah buku Alkitab nampak tidak selaras. Namun, apabila kita memahami Trinity, kita dapat pasti bahawa semuanya ialah firman Tuhan yang dapat dipercayai, bukan? Jadi, untuk memahami dan menyelesaikan watak utama teka-teki yang besar, yaitu Kristus An Sang Hong dan Ibu Syurgawi Yerusalem Baru, kalian harus kenal Trinity baik-baik dahulu. Janganlah sekali-kali ada kekeliruan atau kontroversi tentang Trinity. Air, Bob, dan ais adalah sama. Hanya bentuknya berbeza. Pada zaman Bapa, Tuhan melakukan kerja dengan nama Yehova. Pada zaman Anak, Dia datang menginjil di Israel dengan nama dan bentuk yang berbeza. Pada zaman Roh Kudus, Dia datang di negara yang jauh di timur, Korea, dan memberitakan Injil dengan nama serta bentuk yang berbeza. Namun, Dia ialah Tuhan yang sama. Melalui ini, kita harus faham bahawa satu Tuhanlah yang memimpin kerja penyelamatan. Dia yang bernama baru pasti akan muncul di bumi ini dengan kebenaran pasca perjanjian baru, yaitu meterai Tuhan. Anak-anak syurgawi harus berkata serta-merta, Amin, dan ikut Dia tanpa ragu-ragu apabila melihat Dia muncul dengan meterai itu. Beginilah Tuhan membimbing jalan di Sion, bukan? Semoga anda beriman betul dalam Bapa dan Ibu syurgawi dan maju ke kerajaan syurga yang abadi. Dengan ini, saya tamatkan khutbah. Sekian, terima kasih.